Soleh. Oh, Soleh. Tu mana? Umar ni Umar. Soleh. Kita apa? Okay, kita dah habis dah bab 6 sebenarnya. Awak masuk periksa. Dia bukan macam periksa sangat. Dia apa? Dia periksa juga tapi awak macam dia tak ada. Dia rekod untuk masing-masing ya. Kita penilai taksir sumati. Kita untuk rekod masing-masing. Maknanya awak uji dia awak sendiri ya. Kena tengok kefahaman awak lah. Tak ada perbandingan, tak ada analisa. Okey. Lagi sampai bab 6. Bab 1 sampai bab 6. Okey, kita berhenti sampai sini tak? Okey, bab 1 sampai bab 6 ni bab mana? Kita berhenti sini ya, betul. Okey, kita berhenti sini. Okey, kita masuk 6.4. Kan? Betul lah sekali ya ni. Okay, kita masuk 6.4. Okay, sebelum masuk 6.4 tu kita tengok uji minda. Uji minda ni lah. Sebab dia lebih kurang je. Uji minda buat nama 6.3A. Okay, 6.3. Dia macam complete sikit je. Okay, 6.3E. 6.3E lah. Okay, 6.3E. Okay, 6.3E. Okay, 6.3E. Dia guna bagi tapi rasanya soalan dia saya tak ada contoh. Ni soalan panjang ni sebenarnya. Okey, soalan panjang. Cikgu nak ulang daripada bab 1 secara umum boleh. Sebab rasanya untuk ujian ni tak ada soalan panjang. Okey, bab 1 yang kita mula daripada bab 1. Terlalu yang asas yang awak kena tahu. Okey, bab 1 indeks. Okey, indeks yang awak kena tahu. Kalau kita tengok kepada apa, yang ni panggil dia intisari, kesimpulan kepada bab ni. Okey, yang ni awak kena faham. Indeks. Okey, indeks yang pertama, bentuk dia ada satu huruf besar, bukan huruf besar, saiz dia besar, satu saiz dia kecil. Okey. Cara penulisan dia ni, yang ni A kuasa A ni. Dia asas dia daripada bab kuasa yang kita belajar masa tingkatan 2 ingat ni. Kuasa betul lah, bab kuasa.
kuasa 2 dan kuasa 3. Jadi bentuk dia lebih kurang je. Okey. Ni A ni bagi A, N. Jadi A tu asas. N tu indeks, ataupun kita belajar masa tadi di kuasa lah. Contoh kalau kita cikgu buat dalam bentuk nombor 3 kuasa 2. Jadi 3 tu asas, 2 tu indeks. Dipanggil sini dalam topik ni dipanggil indeks 2 tu. Okey, so, indeks. Jadi asas dengan indeks. Jadi saiz dia besar sikit. Cara awak tulis tu awak kena besarkan sikit dia punya saiz untuk asas. Lepas tu awak kecilkan sikit dia punya indeks dia. Okey. Yang pertama okey, sebelum tu dia nak terangkan dalam bab ni indeks tu apa? Dia pun sebenarnya pendaraban berulang, sama dengan kita belajar kuasa. Contoh 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 ni sebenarnya bukan 3 darab 2. Okey, 3 tu dia darab dengan diri dia. 3. Jadi 3 kuasa 2, 3 darab dengan 3. Sebanyak berapa kali? 2 kali lah. Sebab dia kuasa 2. Kalau dia 3 kuasa 3 contoh, 3 kuasa 4. Jadi sebenarnya dia sama dengan 3 darab 3 darab 3 darab 3. Ada 4 kali nombor 3 tu. Boleh. Macam mana kaitan dengan indeks? Okey. Semua nombor bulat ke nombor apa-apa, dia dah automatik dia ada kuasa atas kepala dia. Macam cikgu letak nombor kecil atas kepala tu indeks. Dia ada nombor, tapi nombor 1. Yang kita belajar ni kita bermula dengan nombor 2. Nampak sikit kuasa ni, indeks ni atas dia. 2 kita nampak. Tapi semua nombor asasnya dia memang ada kuasa. Kuasa 1. Semua ada kuasa 1 sini. Tapi kita tak tulis lah. Nombor 1 ni special. Dia ada tapi tak nampak. Macam ada juga. Dia ada 3 tempat. 3 yang asasnya awak kena tahu. 3 tempat, 1 tu wujud tapi kita tak nampak ataupun kita tak guna dia. Okey, contoh cikgu bagi nombor 4. 4 ni sebenarnya kuasa 1. Lepas tu 4 ni kita boleh buat dalam bentuk 4 bahagi 1. Tu kalau cikgu bagi dalam bentuk nombor. Contoh cikgu bagi dalam pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah tengok pemboleh ubah. Contoh cikgu bagi X. Okey, X ni sebenarnya kuasa 1. Lepas tu X juga boleh ditulis. Kita boleh tulis X bahagi 1. Lepas tu dia sebenarnya 1X. Semua 1 ni. Ni 3 tempat 1 tu ada, tapi kita tak tulis. Nampak tak? Kita tak tulis. Sebab dia dah wujud. Bukan dia wujud tapi kita tak tulis. Kita akan guna masa kita perlukan dia. Contoh masa awak belajar daripada sekolah rendah macam pecahan. Macam kita nak tambah 1/2 tambah dengan 3. Kita buat macam mana? Sebenarnya 3 ni per 1. Kan? 3 ni per 1. Jadi kita nak buat macam mana? Darab dengan 2. Ataupun darab dengan 2. Sebab tu dia tiba-tiba 1 tu ada. Jadi tambah dengan 3 darab 2, 6. 6/2. Sebab 6/2 tu sama dengan 3 asal dia. Gitulah contoh. 1 tu ada tapi tak nampak. Okey, sini apa kaitan dengan indeks? Okey, 3 kuasa 4 ni sama dengan 3 darab 3 darab 3 darab 3 4 kali. Atas kepala dia tu ada kuasa 1. Jadi setiap kuasa tu dia masuk hukum yang pertama. Dia sebelum kita masuk panggil apa? Hukum hukum. Tapi di sini 3 kuasa 4 tu sama dengan 3 darab 3 berulang sebanyak 4 kali. Sebab tu jadi 3 kuasa 4. Okey, kaitan dengan hukum yang pertama, ni pendaraban. Pendaraban ni
asas yang sama. Nampak di bawah ni, A kuasa N darab dengan A kuasa N. Kalau asas dia sama, A dengan A. Contoh kalau nombor 3 kuasa 3 darab dengan 3 kuasa 2. Asas dia sama, 3 dengan 3. Okey, indeks tu, yang atas tu indeks, ni kuasa dia. Kita boleh tambah. Tambah. Jadi sebab apa yang asal ni, ni sebab apa dia jadi 3 kuasa 4? Sebenarnya dia 3, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Sebab tu dia dapat 3 kuasa 4. Nampak? Boleh? Boleh? Okey, maknanya kalau didarab, indeks dia boleh tambah, tapi mesti asas dia sama. Okey. Lepas tu yang kedua, pembahagian. Pembahagian, indeks dia pula boleh tolak. Ditolak. Nampak ni? M tolak N. Contoh dia, kita bagi 3 kuasa 3 ataupun 3 kuasa 4. 3 kuasa 4 bahagi dengan 3 kuasa 2. Jadi semak dulu, dia punya asas sama tak? Okey, sama. 3, 3. Okey, sama. Maka 3 asas tulis sekali je. Okey, 4 indeks dia tolak 2. Dapatlah 3 kuasa 2. Nampak beza dia? Kalau bahagi kita tolak, kalau darab kita tambah. Yang penting asas dia kena sama. Kalau dibagi 3 kuasa 4 bahagi dengan 2 kuasa 3. Jangan buat tolak lah 4 tolak 3. Sebab apa tak boleh tolak? Sebab asas dia tidak sama. Asas dia tak sama, maknanya indeks dia tak boleh tolak. Kita nampak dia bagi contoh ni. 3 kuasa 6 bahagi dengan 3 kuasa 4. Jadi 6 tu tolak dengan 4. 3 asas dia tulis sekali je lah. Yang tadi darab 3 tambah 5. Okey, faham? Faham angkat tangan? Tak boleh jawab bersebut angkat tangan. Okey, faham. Fahim je faham. Fahim Kimi. Bangga sikit. Akil, Soleh, faham tak Soleh? Jatuh tangan Fahim. Tengok kau. Kat mana dah jelas? Sebab cikgu terang kau asas je ni. Maksudnya soalan per-essay lagi asas je. Dia yang mudah, dia tak ada soalan panjang-panjang. Tu cikgu nak ulang kaji yang basic ni, asas yang setiap bab ni. Okey. Ingat je kalau darab, indeks dia boleh tambah. Indeks dia tambah, tapi asas dia mesti sama. Pembahagian, asas dia sama, indeks dia tolak. Boleh? Okey, lepas tu kuasa. Okey, ini kuasa ni. Kuasa maknanya dia ada dua kali indeks. Dia ada dalam dan luar. Tengok Okey, ni kuasa A kuasa M. Lepas tu kat luar tu ada lagi kuasa N. Jadi dia indeks ni, dua ni, M dengan N ni boleh darab. Dia boleh darab. Jadi ni MN ni bukan duduk tepi. Maksud dia darab. MN tu maksudnya MN sama dengan M darab dengan N. Gitu. Faham tak? Dia kalau pun boleh ubah, dia duduk rapat dua. Contoh AB sama dengan A darab B. Gitu kalau pun boleh ubah. Contoh kalau 2B. Dia nombor pun boleh ubah dengan pun boleh ubah, ataupun nombor dengan pun boleh ubah. Dia maksud dia darab. Dia 2 darab B. Kalau nombor jangan nombor dengan nombor macam 22. Bukan 2 darab 2. 22 darab 2. Boleh? Dia untuk pun boleh ubah. Unknown dengan nombor ataupun unknown dengan unknown. Okey. Jadi M darab N. Dia bagi contoh sini. Dia bagi contoh 3 kuasa 4 kuasa 2. Maka 4 tu darab dengan 2. Sebab tu dapat 8 sini. Boleh tak? Clear tak line Soleh?
Clear dah? Dapat situ basic je ni. Rasanya basic gini je. Okay. Okay. Okay, yang kedua, yang ada kuasa satu lagi. Ni. Dia ada M kuasa N. Dalam dia tu didarab dengan A kuasa N. A kuasa M darab dengan A kuasa N. Dia ada dua-dua. Dia untuk kata contoh ni macam ni. Macam yang pertama ni. Yang pertama ni tunggal. Yang kedua ni dia ada dua. Okay, yang ni dia bagi contoh 3 kuasa 4. Dia bagi contoh gini. Maknanya kalau cikgu tekan contoh ni 3A kuasa 4 dan 3. Yang awal tadi cikgu kata setiap nombor ataupun pemboleh ubah atas kepala dia ada kuasa 1. Ada 1 sini. 1. Kena letak 1. Kalau dia tak letak 1, boleh letak dia 1. Jadi dia ada hak dia sini 3 darab dengan 1, 3 darab dengan 4. Dia akan jadi 3 darab 1, 3 kuasa 3. Dia 3A tu maksudnya 3 darab A. Sini. A 4 darab 3, 12. Jadi nombor dengan pemboleh ubah dia boleh rapak, duduk rapak. 3 darab 3 kuasa 3, bukan 3 darab 3. 3 kuasa 3. 3 kali 3 kali 3 dapat 27. 27 A kuasa 12. Nombor dengan pemboleh ubah kita boleh rapak. Kalau dah gini salah ke? Sini gini salah ke? Ni betul ke? Tapi biasa kita tulis gini. Dia bukan salah. Tapi kita hok comel ni kita tulis rapak 27 A kuasa 12. Contoh yang lain. Contoh yang bagi A kuasa 3 darab dengan A kuasa 2. Lepas tu ada pula luar dia kuasa 2. Jadi dalam ni 2 darab 3, 2 darab dengan 2. Jadi A kuasa 6 darab dengan A kuasa 4. Nampak? Tapi dia balik kepada asal pula. Pada hukum yang pertama, asas dia sama. Jadi indeks dia boleh tambah. Jadi sama dengan A 6 tambah dengan 4 dapat A kuasa 10. Okey, dia balik pada asal. Okey, lepas tu indeks pecahan. Jadi awak tengok benda ni sebenarnya. Apa ni? Indeks pecahan. Okey, yang ni indeks pecahan ni kuasa 1/n. Contoh ni 1/n dibagi 8 kuasa 1/3. Sebenarnya kuasa pecahan tu dia sama dengan punca. Contoh yang 8 kuasa 1/2. Okey, 1/2 ni sebenarnya 8 punca kuasa 2. Tapi kita tak letak 2 situ. Sebab apa? Ni untuk special. Untuk punca kuasa 2 kita tak letak 2. Yang warna merah tu kita tak letak. Sebab apa? Bila kita letak gini, semua orang faham. Kalau dia faham, dia belajar, ni nama dia 4 punca kuasa 2 ni. Punca kuasa 2 4 ni. Kita tak boleh letak 2. Tetapi selain daripada 2, macam 27. Kalau punca kuasa 3, kita kena letak. Dia bermula dengan nombor 3, ke atas kita kena letak. Sama yang macam ni. Sebenarnya 8, ini kuasa 1. Punca kuasa 2 kuasa 1. Macam ni. 1 ni duduk mana macam ni? 8 kuasa 1/3. 3 duduk kat luar, 1 duduk dalam sebenarnya. 1, 8 kuasa 1. Jadi 1 macam cikgu sebut sebelum ni, kita tak tulis. Tapi dia ada. Kita tak tulis 1. Sebenarnya dia ada. Lepas tu, ni nak tunjuk contoh. Kalau 1 tu dia jadi 2. Nampak atas ni. Yang contoh yang kedua, dia 2/3. Barulah wujudnya 2 tu. Kat mana wujud 2? Ni dia tunjuk sini.
Ni sini 2. Nampak? Dia ada 2 situ. Tadi yang atas ni 1 tak ada. Barulah dia ada 2 situ. 2 kaedah kita boleh tulis. Sama ada kita letak 8 kuasa 2 kat dalam, punca kuasa 3 keluar. Ataupun kita nak nilaikan punca dulu, barulah kemudian kita kuasakan. Tak apa, cikgu terang ni nanti awak ujuk balik buku kerja awak tu. Kerja yang depan-depan je. Tengok contoh. Okay, lepas tu indeks negatif. Indeks negatif ni maksudnya kuasa negatif. Tengok 5 kuasa negatif 3. Cara tulis ni 5 kuasa atas sikit, negatif 3. Ni macam bawah sangat, macam di bawah dah sangat. Atas sini kuasa negatif 3. Jadi tanda negatif tu dia jadi 1. Ditransform jadi 1. Lepas tu 5 tu awak letak 3. Contoh lain, 4 kuasa negatif 2. Jadi ambil 4 kuasa 2 letak bawah, 1 tak atas. Contoh 6 kuasa negatif 5. Maknanya 1/6 kuasa 5. Senang tak? Kan? Boleh? Okey, boleh? Okey, lepas tu indeks sifar. Indeks sifar yang berkuasa sifar. Apa-apa nombor yang berkuasa sifar, jawapan ni 1. Apa-apa nombor ataupun apa-apa pun boleh ubah. B kuasa sifar sama dengan 1. C kuasa sifar, C kuasa kosong sama dengan 1. 3 kuasa kosong sama dengan 1. 18 kuasa kosong sama dengan 1. Mana Soleh? 1000 kuasa kosong sama dengan 1. Apa? Tak nampak skrin. Baik. Boleh nampak? Fahim nampak? Fahim? Tapi dia keluar. Lambat sikit dia keluar. Internet tu kot. Ni nampak kan? Nampak? Tapi lambat lambat dengan cikgu sebut. Cikgu sebut dulu barulah dia keluar. Dia lambat. Tak apa. Okey. Gini je lah. Untuk bab pertama, dia punya rangkuman semuanya. Jadi soalan periksa awak pun yang asas basic ni lah. Tukar, tambah, bahagi. Awak tengok ni . Jadi awak tengok yang apa, kalau buku kerja awak yang awal-awal depan tu, yang soalan-soalan panjang tu, fokus yang asas, yang basic dulu. Okey. Itu. Okey, habis bab yang pertama. Bab yang kedua, bentuk piawai. Okey, bentuk piawai. Bentuk piawai kita cover yang mana? Okey, bentuk piawai ni dia ada 2 dalam bab ni. Dia bahagi kepada angka bererti dan bentuk piawai. Bentuk piawai ni kaedah kita menulis. Kalau nombor tu, untuk nombor tu, nilai nombor tu terlalu kecil nilai dia, ataupun terlalu besar, terlalu kecil macam saiz saya baru saiz punya cip kecil, ataupun benda-benda mikroorganisma yang kecil, saiz terlalu kecil, tak boleh nak ukur pembaris, kecil sangat. Jadi kita tulis dia menggunakan bentuk piawai ataupun jarak yang terlalu jauh, bumi ke matahari berjuta-juta kilometer. Jadi kalau kita nak tulis dalam tulisan besar tu, dia panjang nombor dia banyak. Jadi bentuk piawai ni salah satu kaedah kita nak memendekkan penulisan nombor kita. Nampak? Dia akan ada, yang belakang ni dia akan ada 10 kuasa N. N tu berapa kali? Okey, contoh
Contoh ni nombor tunggal, menukarkan nombor tunggal kepada bentuk piawai dan sebaliknya. Okey, kita ada nombor tunggal ni 534,000, 534,000. Ni sikit lah nombor ni kita boleh tulis. Tapi nak tunjuk contoh ni, kalau kita nak tulis dalam bentuk piawai, ni jadi 10, 5.34 darab dengan 10 kuasa 5. Dia ada belakang ni 10 kuasa berapa. Kat belakang ni dia ada. Dia ada 10 kuasa 5. Macam mana jadi 10 kuasa 5? Ni ulang kaji balik Ulang kaji balik. Okey. Dibagi 5, 3, 4, 0, 0, 0. Okey, untuk semua nombor bulat, titik dia ada kat belakang. Sini titik dia. Situ. Jadi bentuk piawai ni, ni format dia. A darab dengan 10 kuasa N. Nilai A tu kita kena tulis, kena ambil nombor berapa A tu. A tu mesti A tu mesti lebih besar daripada 1, kecil daripada 10. 1 hingga 9 lah. Maknanya 1 poin lebih sampai 9.9 sahaja. Sampai 10 tak boleh. 0.9 tak boleh. Dia nak bermula dengan 1 sehingga 9.9. Kalau ambil 1.9.9. Okey. Dari sini kalau 534,000 ni kita nak jadikan dia bentuk piawai, kita kena pindahkan titik tu ke nombor 5. Dia rasa titik tu selepas digit yang pertama. Maksudnya sini lah. Titik tu duduk sini. Titik tu duduk sini. Ni yang merah ni. 5. Situ. Dia biasa duduk selepas digit yang pertama, nombor yang pertama. Okey, jadi kita kena pindah. Jadi daripada hitam ni nak pergi ke warna merah tu, berapa kali dia melangkah? 1, 2, cuba warna hijau. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kiri yang. Kiri. Jadi 5 ke kiri maksudnya, lepas tu kita tulis 5.34. 5, 3, 4. Yang sifar belakang tu hilang lah. Tak perlu tulis lah. Darab dengan 10 kuasa 5. Kalau dia ke kiri, dia positif. Okey. Contoh yang kedua, 0.0000534. Okey. Kita kena pindahkan titik perpuluhan tu selepas digit yang pertama. Digit pertama sifar tu kita nak kira. Nombor 1 sampai 9. Okey. Daripada warna merah tu pergi ke warna hitam. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Okey, 4 kali. 4 kali kanan. Jadi tulis 5.34 dapat dengan 10 kuasa 4. 4 kali kan. Tapi dia ke kanan. Ke kanan dia negatif. Dia terbalik sikit. Nampak? Kita boleh guna kalkulator je. Aku tunjuk kalkulator je. Kalau soalan objektif senang je, awak guna kalkulator je. Kalkulator. Okey, je tunjuk kalkulator. Makan juga lagi ada tu bang. Ini nak artis. Okey, kalau kalkulator kita tekan kakak 534. Tengok contoh yang pertama 534 000. Nampak macam mana?
Cuba tekan sama dengan. Tak jadi kalkulator cikgu ni, kalkulator awak saja jadi. Okey, kita tekan mod. Ikut kalkulator awak. Kalau cikgu ni. Kita tekan mod, kita ambil. Mana pula sini? Oh, ada di sini. Sekejap. Kalau awak kalkulator warna mana? Warna hitam ke warna putih? Hitam hitam ke warna putih? Hitam. Awak tekan mod banyak kali sampai dia keluar SCI. Mana kalkulator cikgu ni? Tak ada sini. Ke sini compare. Jumpa tak? Tekan ambil nombor apa SCI. Lepas tu dia keluar 0 hingga 9 gitu kan. Betul tak? Dia suruh pilih tak? Yang tu ni sebenarnya dia nak suruh awak pilih paparan dekat kalkulator awak tu berapa digit ada. Kalau ambil 9 maknanya dia penuh 9 digit. Gitu je. Okey, cuba tekan 9. Dia keluar apa? Dia keluar. Tak boleh nak buat kalkulator cikgu. Dia keluar 5.34 tak? 5.34 0000. Dia tak keluar. Sekejap kalau kalkulator awak okey, mod sama kot sini. Ada? Dia keluar apa? Nombor 9. Tekan 9. Tekan sama dengan 534,000 tu tekan tak tadi? Maknanya bila awak tekan mod, tekan SCI tu, scientific, maknanya awak telah tukarkan kalkulator awak kepada bentuk paparan dia scientific lah. Cuba tekan 534,000, tekan sama dengan. Lepas tu dia ada kecil bawah tu kan, 10/5, betul? Cuba masuk 5. Awak tekan nombor yang aku tulis 5 3 4 6 2 1 5. Cuba tekan. Tekan sama dengan. Keluar apa? Lima 3 4 6 2 1 5. Lepas tu dia keluar apa? Tekan sama dengan. Dia keluar apa? $5.346. 215 tak keluar. Tadi masa pilih 0 hingga 9 tu, pilih apa? Pilih 9. Pilih 9. Oh, patutnya ni keluar. Tak apa lah. Jadi 5.34 tu dia telah tukar pada nombor tepi awak. Yang kecil ada 10 kuasa apa? 10 kuasa 5. Soalan asal Fahim tekan apa? 534 6215.
Keluar apa? 1006. Betul lah. Okey, sebab apa 1006? Adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak? Jadi 5 dia telah ke kiri 6 kali. Nampak? Okey. Tu guna kalkulator Cuba masuk yang ni, contoh yang kedua. 0.00534. Yang kat putih ni 0.0000534. RM5.34 darab dengan 10 kuasa 10 sifar 1. Payah masuk 0.0000534 kan? Dia tak dapat 10 negatif 4. Kurang negatif 1. Macam mana? Ni, cuba tengok kalkulator cikgu. Masuk 0.0000534. Lepas tu tekan sama dengan Puluh negatif 4. Dapat? Okey, baik. Nampak? Okey, lepas tu kalau kita nak guna kalkulator biasa kita balik, tekan mod. Tekan EQ, tekan apa? Cuba balik, tekan mod balik. Tekan mod. Dia keluar apa? Bukan, tekan sekali je. Tekan mod. Keluar apa? Ambil yang biasa tu, yang utama. Jadi balik pada asal. Boleh? Okey. Bila nak guna bentuk POY, awak tekan SCI. Itu kalau disetukar. Jadi kalau soalan ABC kan, soalan ABC je, tak ada apa. Okey, lepas tu yang ni angka bererti. Angka bererti ni dia beza sikit dengan bundakan macam sekolah rendah tu. Kalau bundakan yang sekolah rendah tu, kita kira selepas titik perpuluhan kan. Macam ni. Contoh ni buku teks 0.23. 0.023. Jadi kalau kita nak bundakan, mesti kata 0.023. Biasa kalau yang sekolah rendah ni macam kita dapat nilai 40.5623 kan, nombor banyak. Kita pun nak bundakan kepada satu titik perpuluhan. Kan kita tengok nombor 5 kan. Kita nak bundakan pada 5. Jadi tengok nombor 6 ni. Jadi jawapan kita 40.6. Sebab 6 tu lebih dari 5. Tu yang ni dipanggil satu titik perpuluhan. Tapi kalau angka bererti dikira daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Ni nampak 0.023 dua angka bererti. Dia ada banyak syarat ni. Kalau yang sifar depan ni dia tak kira. 1, 2 angka bererti. Yang ni yang 3 angka bererti. Yang sifar depan tak kira. Yang ni sifar depan tak ada. Jadi dikira belaka 1, 2, 3, 4 angka bererti. Yang ni semua ada 5 angka bererti. Tengok balik. Contoh sini nak membundakan suatu nombor kepada bilangan angka bererti tertentu. Okey. Tengok dia bagi 2853. Nombor asal dia 2853. Kalau kita bundakan kepada satu angka bererti, dia tulis soalan dia, bundakan kepada satu angka
bundakan kepada satu angka berti kan. Jadi awak pun ambil 2853, kena kenal dulu. Kalau 2853 nombor bulat biasa. Jadi satu angka berti kat mana? Dia 1 sini, 2 sini, 3 sini, 4 sini. Jadi kalau satu angka berti, maknanya kita nak bundakan digit 2. Kita nak bundakan 2. Lepas tu macam biasa lah, macam basic asas macam sekolah rendah. Bila kita nak bundakan nombor tu, digit tu, kita kena tengok nombor sebelah dia. Lepas tu kita pun tengok nombor sebelah dia, nombor 8. Nombor 8, jadi 8 ni macam sekolah rendah, dia punya teknik ada kaya, miskin. 8 ni kaya, dia kena bagi kepada 2 tu 1. Jadi 2 jadi 3. 8 jadi kosong lah. Nombor selepas dia semua jadi kosong. Lepas tu dapat 3000. Boleh. Kalau kepada 2 angka berti, 2 angka berti 2853. Jadi 2853, 2 angka berti, kita nak bundakan nombor 8. Jadi kita kena tengok nombor sebelah kanan dia, nombor 5. 5 tu kaya. Jadi 8 tu dapat 1. Jadi 29 0 0. Sama je konsep dia, cuma daripada kiri ke kanan. Lepas tu dia ada nombor dia. Okey, contoh yang ketiga 2853. Kita nak bundakan kepada 3 angka berti. 3 angka berti digit mana? Digit 5. Okey, lepas tu kita tengok nombor sebelah kanan. Nombor sebelah kanan ni kurang daripada 5, miskin. Jadi 5 tak dapat apa-apa. Jadi 285 tu kekal, yang tu je kosong. Boleh? Okey. Soalan B ni pun sama. Dia kalau dia bermula dengan digit 1 dan ke atas daripada kiri tu, jadi dia punya angka berti dia sama kan. Yang ni angka 1 angka berti, 2, yang ni 3, yang ni 4. Sebab tu yang ketiga ni kepada 3 angka berti, kita nak bundakan 5. Jadi kita tengok nombor 4. Jadi 4 tu miskin, jadi 62.5. 5 kosong, tapi kosong ni tak tulis pun tak apa, sebab dia nak 3 angka berti kan. Kalau 2 angka berti 62.54. Jadi kita nak bundakan 2. Tengok nombor sebelah kanan, 5 tu kaya. Jadi 5 bagi 2 1, dia 63. 63.00, tapi boleh je tulis 63 sebab nilai dia sama. Kalau dia tak mengubah nilai dia, kita boleh tulis. Kalau yang soalan nombor A tu, dia tak kita kena tulis kosong belakang tu, sebab dia asal dia 1000, 2000 kan. Okay, 3000. Okay, yang C ni special sikit. Dia 0.02704. Okay, yang kosong depan ni kita tak kira. Dia angka berti, dia bermula dengan sini, nombor 2, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau disuruh bundakan kepada satu angka berti 0.02704, maknanya disuruh bundakan nombor 2. Disuruh bundakan nombor 2. Lepas tu kita tengok nombor 7. 7 tu kaya. Jadi 2 dapat 1. 0.0 depan tu kena tulis 0.0. 2 dapat 1 dia 3. 7 dia kosong. 0, 0, 0. Tapi kosong kat belakang ni, kalau kita tak boleh tulis pun, tak nak tulis pun tak apa. Sebab dia tidak mengubah nombor tu, nilai nombor tu. Okey. Yang kedua, 2 angka berti 0.02704. Kalau 2 angka berti, nombor mana 2 angka berti? Nombor 7. Tengok sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni kosong, miskin. Jadi 7 tak dapat apa-apa. 02, 27. Kosong. Nak tulis pun tak apa, tak mau tulis pun tak salah. Ni tidak mengubah nilai. Okey, kecuali yang ketiga, soalan yang ketiga ni 0.02704. Kita nak membundahkan 3 angka berti. 3 angka berti ni nombor mana? Nombor kosong. Ni 3 angka berti. Tengok nombor 4. Nombor 4 ni miskin. Jadi kosong tak dapat apa-apa. Jadi berapa? 0.027. Kosong. Kosong. Jadi kosong ini, kosong yang kita
tak boleh kita boleh tinggalkan kosong ni. Tapi kosong ni yang cikgu tanda ni kena tulis. Sebab dia ada maksud. Kita tak boleh tulis 0.027. Ni salah. Sebab ni dua angka berti. Jadi kosong ni kena tulis. Kosong ni, kosong yang warna yang bertanda merah ni, yang bertanda hijau ni kena tulis. Sebab tu maksud 3 angka berti. Dia special sikit. Okey, boleh? Okey. Sedang cover ni lah. Dua bab. Dan nanti cikgu ada kelas satu kali lagi lah. Kelas ganti kita boleh ulang kaji bab lain. Okey, ataupun awak buat dulu buku kerja. Tapi siapa Irfan tak ada buku kerja. Kena beli kat luar Fain. Yang sama dengan sekolah. Dan ni awak cari kat kedai-kedai buku kat Sabah tu, buku kerja, kedai buku bukaan. Sekejap ni tunjuk gambar buku kerja. Siap pula gambar nama. Nak ulang kaji lah kalau yang tadi buku ni je. Okey. Cikgu ambil gambar. Bismillah. Rasanya sampai sini je lah Pak Cikgu ada mesyuarat pula. Muka 10. Kita satu pula dah. Tiga ni. Okay, ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Okey. Orang cari lah kat kedai. Ada ni buku Sasbadi, Galus. Cikgu hantar dekat group tu. Okey. Sampai sini je lah kelas kita sorry tadi. Ingat ke awak dah respon tak ada orang. Jadi sama lah, pukul 9 kita start dia. Ni 9.55 nanti satu lagi kelas nanti. Mana ni cikgu ada kelas lain. Besok ke? Cikgu kau balik Okey. Wallahu a'lam, kita tangguh kelas kita dengan tasbih, kifarah dan surah Al-As. Tulis kedatangan link dekat chat tu. Tanda dulu.